Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi, video kali ini kita akan sambung pada tajuk teori penyelesaian masalah inventif siri yang keempat. Jadi, kita akan menyambung kita punya kelas online. Okey, seperti sebelum ini ada siri 1, siri 2 dan siri 3. Jadi, kita teruskan kita punya kelas, okey, video ini dengan kita punya slide PowerPoint untuk kita belajar tentang teori penyelesaian inventif siri yang keempat. Okey. Jadi baik, ini adalah tajuknya iaitu siri keempat. Okey. Baik, di akhir pembelajaran, murid boleh membina persoalan penentuan pemisahan ruang atau masa. Okey, mengenal pasti prinsip inventif yang terdapat dalam pemisahan ruang, mengenal pasti prinsip inventif yang terdapat dalam pemisahan masa, dan akhir sekali menganalisis percanggahan fizikal pemisahan ruang atau masa. Jadi kelas kali ini akan menguji standard prestasi tahap penguasaan 4, iaitu menganalisis percanggahan fizikal pemisahan ruang dan masa. Okey, kita pergi kepada aktiviti sebelum ni. Jadi sebelum ini kita dah berbincang tentang masalah inventif pada produk. Okey, kita dah lakukan analisis fungsi dan hasilkan model fungsi produk. Kita dah buat cicah untuk mendapatkan parameter yang bercanggah. Jadi bahagian masalah khusus produk kita dah cover sebelum ni. Okey, dan video sebelum ni juga kita dah cuba mencari atau menggunakan parameter bercanggah dalam kaedah pencanggahan fizikal. Okey, jadi hari ni kita punya video lebih kepada untuk tentukan prinsip pemisahan yang sesuai dalam kaedah pencanggahan fizikal. Jadi kita bincang masih dalam masalah umum TRIS. Kita belum pergi lagi pada penyelesaian umum TRIS, dan seterusnya penyelesaian khusus produk kita tak pergi lagi. Kita hanya fokus kepada masalah umum TRIS untuk video kali ini. Okey. Jadi macam mana nak bina persoalan penentuan pemisahan? Ini soalan yang agak mengelirukan jika kita tak faham konsep asas macam mana kita nak bina soalan penentuan pemisahan. Sebab kalau soalan ni salah ataupun jawapan salah, kita tak dapat nak selesaikan ataupun kita tak dapat cari penyelesaian untuk kita punya masalah inventif pada produk yang kita nak buat suai. Baik, jadi apa yang kita nak buat? So, sebelum ni ada langkah ke-6, jadi hari ini ada langkah ke-7 di mana kita kena binakan soalan penentuan untuk pemisahan ruang dan masa dalam satu jadual berdasarkan situasi percanggahan. Okey, jadi macam mana soalan yang kita nak buat? Kita mesti bergantung ataupun kita mesti tengok balik situasi percanggahan yang kita dah dapat dalam video yang lepas. Jadi situasi percanggahan yang kita bincangkan sebelum ini, batang berus gigi perlu panjang ketika digunakan dan perlu pendek ketika ia disimpan. Jadi kalau siapa yang baru tengok video ni, cuba tengok video yang sebelum ini. Kita dah berbincang sampai ke tahap inilah, maknanya kita dah tahu dah situasi percanggahan kita, iaitu batang berus gigi perlu panjang ketika digunakan dan perlu pendek ketika ianya disimpan. Jadi soalan macam mana yang kita nak kena buat dalam bentuk jadual? Okey, inilah jadualnya. So kita akan buat jadual, kita akan buat dua. Satu jadual untuk pemisahan ruang dan satu lagi jadual untuk pemisahan masa. Jadi sekarang ni soalan pemisahan ruang. Baik, kita dah dapat tahu, okey, di sini batang berus perlu panjang ketika digunakan. Panjang digunakan. Okey, panjang dan pendek. Ini adalah kita punya parameter. Okey. Jadi kita nak tengok, kita buat pemisahan ruang, apakah soalan dia? Kita akan gunakan soalan di mana. Okey, di mana berus gigi perlu panjang? Sebab di mana ni menunjukkan ruang. Ruang ni sebenarnya menunjukkan tempat. Okey, jadi bila melibatkan tempat, soalannya di manalah. Okey, ke mana tempat tu? So di mana berus gigi perlu panjang, di mana berus gigi perlu pendek. Okey, itu soalan pada bahagian pemisahan ruang. Jadi untuk pemisahan masa pula, dia melibatkan masa. Jadi bila melibatkan masa, kita akan menggunakan soalan bila. Okey, bila berus gigi perlu panjang? Sebab kita punya parameter adalah panjang. Okey, dan satu lagi soalan, bila berus gigi perlu pendek? Jadi melalui situasi percanggahan yang kita dapat sebelum ini, apakah jawapan untuk soalan-soalan ni?
Jadi kita pergi kepada pemisahan masa lah kalau tengok. Baik, bila berus gigi perlu panjang semasa ia digunakan, sama tak dengan kita punya pencanggahan, situasi pencanggahan. So, batang berus gigi perlu panjang ketika digunakan. Maknanya panjang ketika digunakan, semasa dia digunakan lah berus gigi perlu panjang. Dan bila berus gigi perlu pendek, okey, semasa ianya disimpan. Jadi perlu pendek ketika ia disimpan. Maknanya semasa dia pendek, semasa tu kita nak simpan dia. Okey, jadi jawapan untuk pemisahan masa, okey, bawah ni semasa ia digunakan, semasa ia disimpan, dibawa ke pemisahan ruang. Macam ni. Okey, dibawa ke pemisahan ruang. Jadi kita tengok di mana berus gigi perlu panjang, jawapan dia semasa ia digunakan. Di mana berus gigi perlu pendek, semasa ianya disimpan. Jadi di sini jawapan kedua-duanya perlu sama. Soalan sahaja yang berbeza. Okey, daripada sini kita akan pergi ke proses seterusnya. Tetapi sebelum kita proses seterusnya, kita perlu faham dahulu, tahu dan faham prinsip inventif yang terdapat dalam setiap prinsip pemisahan dahulu. Sebab kalau kita dah faham prinsip inventif, baru kita boleh pergi ke analisis seterusnya lah. Okey, kita akan bincangkan di hujung video ini nanti. Okey, sebelum kita pergi pemilihan dia, kita nak pilih pemisahan masa atau ruang, saya nak kita faham, kita tahu dan faham prinsip inventif dalam setiap prinsip yang ada. Okey. Jadi pemahaman tentang prinsip inventif ni amat penting untuk kita ke langkah seterusnya. Sebelum kita membuat reka bentuk baru kepada satu produk. Jadi, mari kita pelajari. Apakah itu prinsip inventif? Okey, baik. Prinsip inventif ni, dia ada 40 sebenarnya. Tetapi, untuk kita pelajari dalam RBT tingkatan 2, kita hanya perlu tahu 14 sahaja. Jadi, 14 sahaja daripada 40, kira okey lah. Jadi, kita faham dan tahu. Jadi, tak perlu hafal sebenarnya, tapi kita faham konsep sahaja. Okey, baik. Dalam prinsip inventif ada pemisahan ruang. Okey, ada 7 yang kita perlu tahu. Sebenarnya ada lebih, tapi kita fokus kepada 7 ni saja. Okey, pemisahan ruang ada 7, pemisahan masa pun ada 7. Jadi dalam pemisahan ruang ada 7, iaitu prinsip inventif yang pertama. Hashtag 1 ni bermaksud prinsip inventif yang pertama. Dia ada sampai hashtag 40. Okey, jadi kita punya perbincangan prinsip inventif ni dia ada 40 prinsip, tapi kita hanya gunakan 14. Okey, iaitu prinsip pemisahan ruang ada 7 yang kita belajar. Okey, iaitu pertama adalah segmentasi. Okey, hashtag 1 makna prinsip pertama lah. Okey, prinsip kedua, hashtag 2 adalah pengekstrakan. Okey, hashtag ketiga adalah kualiti setempat. Okey, hashtag yang keempat iaitu tidak simetri. Okey, jadi hashtag yang ketujuh adalah penyarangan. Hashtag 24 perantara. Dan hashtag ke-30 membran anjal filem nipis. Kenapa saya tandakan nombor ini? Penting sebab bila kita nak buat atau nak tengok balik, nak rujuk balik prinsip inventif kat mana-mana buku, kita akan tengok nombor prinsip. Jadi kita tahu okey, kita nak guna prinsip 30. Kita carilah buku apakah prinsip 30 terangkan dan konsep macam mana kita nak gunakan pada prinsip nombor 30. Contohlah. Jadi setiap nombor ni memain peranan sebab ia adalah susunan yang telah ditentukan dalam TRIS, iaitu prinsip inventif yang kita akan gunakan untuk membuat penguasaan pada produk kita. Baik, itu adalah prinsip pemisahan ruang. Okey, prinsip pemisahan masa pula ada 7 juga. Sebenarnya ada lebih tapi kita akan belajar 7 sahaja, iaitu hashtag nombor 10, iaitu prinsip inventif nombor 10 iaitu tindakan awal. Okey, hashtag 15 kedinamikan. Prinsip ke-16 tindakan berlebihan atau sebahagian. Prinsip ke-19 tindakan berkala. Prinsip ke-20 tindakan berterusan. Prinsip ke-34 pembuangan dan pemulihan. Dan prinsip ke-37 pengembangan termal. Jadi, apakah maksud prinsip-prinsip ini? Kita akan bincangkan pada slide seterusnya. Okey, kita pergi dulu kepada prinsip pemisahan ruang, iaitu prinsip inventif nombor 1. Segmentasi. Apakah maksud prinsip inventif segmentasi? Konsep dia macam mana? Bukan maksudlah konsep dia. Jadi konsep dia,
Okay, kita memisahkan objek kepada beberapa bahagian yang kecil dan boleh dicantumkan semula apabila diperlukan. So, segmentasi ni, kita satu objek besar, kita pecah-pecahkan dia kepada objek kecil dan akhirnya kita boleh sambungkan balik jadi dia satu objek yang besar balik. Tu macam mana tu ceritanya. Okay, so kita tengok gambar rajah ni. Okay, ini contoh kerusi. Kerusi yang dijual di kedai perabot. So, untuk kita punya pemahaman, kursi-kursi perabot yang dijual di kedai perabot, mereka tak jual seketul macam tu. Okey, jadi sebab apa? Kalau dia jual seketul macam tu, satu lori hanya boleh masuk berapa banyak kerusi saja. Jadi apa yang mereka buat? Mereka gunakan konsep segmentasi ni. Okey, dia pecahkan komponen-komponen kerusi ni kepada beberapa komponen kecil macam ni. Jadi dia susun nipis je lah. Jadi dia tak perlukan ruang yang besar untuk dia masuk ke dalam lori. Jadi bila nak pasang, bila kita nak jual kepada pelanggan, kita pasang dan kita skrukan jadikan dia sebagai satu kerusi yang boleh digunakan. Ini adalah konsep segmentasi. Okey, beberapa objek kecil, komponen dipecahkan, jadi bila nak pakai baru kita pasang. Okey, ini contoh yang kedua. Ini pakai skru. Ini yang tak pakai skru langsung. Ini style Jepun Di Jepun dia ada cara tak pakai langsung skru, dia hanya pakai macam slot saja. Okey. Jadi dia pecahkan berapa komponen kerusi ni kepada komponen yang kecil. Okey. Jadi dia pecahkan, bila dia pecahkan, dia sambungkan dan akhirnya dia boleh jadi satu kerusi yang kuat tanpa perlu skru pun. Dan kalau kita nak cabut balik, dia hanya keluarkan sesendal ni dan dia boleh simpan balik dalam kotak ke apa ke. Jadi ini cara prinsip inventif segmentasi. Okey, dia pecahkan objek kepada bahagian yang lebih kecil yang dia boleh cantumkan semula bila diperlukan ataupun dia cabut semula bila dia tak perlukan untuk disimpan. Okey, itu prinsip inventif yang pertama. Okey, so prinsip pemisahan ruang pertama iaitu segmentasi. Kita pergi pada yang seterusnya. Okey, prinsip pemisahan ruang. Okey, prinsip inventif yang kedua, pengekstrakan. Kita tengok pengekstrakan. Ekstrak dia bawa keluar, mengasingkan, mengeluarkan atau membuang elemen atau bahagian kepada keadaan yang lebih baik. Maksudnya ada satu benda tu dikeluarkan. Okey, contoh. Ni. Jus oren. Jus oren Baik. Kalau kita fikirkan jus oren sebiji. Okey, berapa lama dia boleh tahan kalau kita letakkan dalam peti ais? Lama-lama pun akhirnya dia akan rosak dan tak sedap pula. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita ekstrakkan dia punya jus. Okey, rasa jus itu kita ekstrakkan dia. Jadi kita boleh buatlah proses sterilize ke apa ke semua dan kita boleh gunakan atau kita simpan jus tu lebih lama daripada kita simpan buah. Jadi rasa dia sedap. Okey, ataupun cara kedua kita keluarkan rasa saja, jadikan dia sebagai cordial. Itu pun pengekstrakan juga. So kita dapat rasa air oren sepanjang tahun tanpa perlu kita dapat buah yang segar. Itu pun contoh pengekstrakan. Maknanya rasa buah tu ataupun jus buah tu kita keluarkan dari buah dan kita boleh minum air dia. Okey, kita rasa air dia. Okey, itu pengekstrakan yang pertama. Contohlah. Ni yang kedua. Ini ada kat mana ni? Okey. Baik. Yang ini yang selalu ada dalam rumah, kat rumah lah, dekat rumah-rumah orang lah, setengah rumah pasang. Jadi apa function dia ni? Function dia, okay, adalah untuk mengeluarkan suhu ataupun udara yang panas dari dalam rumah. Jadi seperti yang kita faham dan kita tahu, udara yang panas dia lebih ringan daripada udara yang sejuk. Jadi udara panas ni bila panas dia akan naik ke atas dia akan naik ke atas lah. Jadi apa berlaku bila dia naik ke atas? Yang ini, turbin ni, dia berfungsi untuk keluarkan udara panas tu dari dalam rumah. Jadi yang tinggal dalam rumah adalah udara yang sejuk. Okey, jadi ini konsep pengekstrakan jugalah. Maknanya kita buang udara panas dari dalam rumah menggunakan kaedah ini, pakai turbin ni, dia akan keluar daripada rumah. Jadi kat dalam rumah kita akan dapat udara yang sejuk sahaja untuk kita rehat-rehat kat rumah lah. Okey, ini contoh pengekstrakan lah konsep yang kita buat. Okey, seterusnya prinsip pemisahan ruang seterusnya iaitu nombor 3, kualiti setempat. Okey, macam mana kualiti setempat ni punya prinsip? Baik, dia menukarkan atau mengubah struktur asal objek kepada keadaan yang bersesuaian dengan fungsi. Okey, contoh
kita ada satu bekas makanan. Okay. So bekas makanan ni, kalau kita beli, kita letaklah nasi biryani. Bayangkan nasi biryani. Jadi apa jadi pada bekas ni? Bukan jadi bekas ni lah, apa jadi pada biryani gitu tu. Kita letak ayam dalam tu, kita letak kuah dalam tu, kita letak, maknanya bahan-bahan apa, makanan yang kering dan makanan yang basah bergabung dalam satu bekas. Jadi apa berlaku? Kemungkinan besar untuk dia basi, makanan tu basi atau rosak ataupun tak sedap, dia macam kembang, lebih tinggi. Okey, apa tu? Apa yang kita perlu buat? Okey, untuk kita punya bekas ini, kita kena ubah. Kita kualiti tempat kita ubah. Okey, kita jadikan dia satu bekas yang baru. Jadi macam ni. Okey, bekas ni daripada satu kompartmen dia jadi dua kompartmen. Jadi kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian ni mungkin kita letak bahagian makanan yang kering dan satu bahagian lagi makanan lauk yang basah. Okey, jadi bila tak bercampur ni, jadi kita punya makanan lebih tahan lama lah. Kita bolehlah makan lambat sikit, taklah dia bercampur dan mengembangkan nasi kita apa semua. Okey. Jadi ini contoh di mana kualiti setempat kita ubahkan apa yang berlaku dalam kita punya komponen atau sistem ni, kita ubah kepada bentuk yang baru. Okey. Ini adalah dipanggil sebagai kualiti setempat. Prinsip nombor 3. Okey, dalam prinsip pemisahan ruang. Okey, jadi total ada 40, yang ni adalah nombor 3. Okey. Baik. So prinsip pemisahan ruang seterusnya adalah tidak simetri. Jadi apa benda yang tidak simetri ni? Okey, menukarkan bentuk atau sifat objek berbentuk simetri kepada bentuk atau sifat yang tidak simetri. Macam mana cerita tu? Maksudnya, contohlah dia bentuk bulat. Okey, dia bentuk bulat. Jadi bulat ni mula-mula bulat, lepas tu dia boleh jadi macam bentuk macam ni, tak bulat. Atas bulat, bawah tak bulat. Okey. Contoh tu kita ada dalam kita tengok contoh dia. Yang ni. Okey, yang ni adalah kapal terbang. Enjin kapal terbang enjin kapal terbang, di mana asalnya enjin kapal terbang yang biasa kita tengok dia akan jadi bulat. Dia bulat tapi ini Boeing 737 rasanya, saya tak ingat. Baik. Yang ni enjin dia atas dia buat bulat tapi bawah dia buat rata. Ada sebab dia kenapa. So kita kena tengoklah, kaji balik. Tapi ni contoh lah. Ni contoh di mana sepatutnya enjin tu berbentuk bulat iaitu simetri. Tapi bila dia dah ubah bentuk tu daripada simetri kepada tidak simetri, yang ni dah jadinya. Okay, enjin kapal terbang yang macam ni. Ada sebab kenapa dia buat macam ni. So kita, siapa yang berminat boleh tengok kaji lagi lah. Ini contoh Baik. Ni contoh satu yang lain. Seterusnya dalam fashion. Okay, tidak simetri. Tengok kita cakap macam mana. So, baju dia, tengok. Kalau tak ada bunga ropol-ropol ni, okey, dia sama je. Sebelah kanan kiri sama je. Tapi disebabkan nak nampak lebih cantik atau lebih menarik atau lebih orang tengok dapat macam wow, siapa ni kan? Okey. Dia buat kat sebelah kanan ni, sebelah kiri dia ada bunga ropol-ropol. Kat pinggang dia ada bunga ropol-ropol. Lepas tu sebelah kanan dia, ke pinggang ke kanan dia ada ropol-ropol bunga. Jadi kita tengok ni macam tak simetri. Tapi kita tengok banyak fashion yang macam ni. Jadi dia sengit. Tapi dia menarik. Dia sebenarnya nak untuk menarik orang. Wow, baju ni lain macam kan. Okey. Ni contoh satu fashion lah. Baik, contoh fashion kedua. Tengok macam ni. Okey. Dia ada dua gambar. Satu daripada belakang, satu daripada depan. Baik, daripada belakang, kita tengok. Okey. Bentuk dia simetri je. Tak ada masalah apa pun. Okey. Tapi dia pada hadapan. Dia ada bahagian yang ni. Yang ni bahagian ni sepatutnya sampai bawah. Tapi dia tinggi sikit je. So dia punya keadaan ni tidak simetri lah. Maksudnya ada bahagian yang pendek dan ada bahagian yang panjang. Okey. Jadi sekarang ini contoh prinsip inventif yang menggunakan tidak simetri. Banyak lagi fashion dalam fashion rambut pun ada. Okey, fashion rambut, ada orang rambut dia macam saya pakai rambut saya sekarang. Okey. Tidak simetri. Kalau simetri saya belah tengah. Okey, tapi sebabkan saya guna fashion rambut yang tidak simetri, sebelah kiri saya ni dia kecil sikit daripada sebelah kanan. Okey, ada satu tengah rambut tu dia terjurai ke bawah, dia sengit ke bawah. Okey, itu contohlah. Okey, contoh prinsip inventif yang tidak simetri. Okey. So, itu yang simetri, maknanya prinsip inventif yang nombor 4. Dalam senarai 40 dia nombor 4. Okey, seterusnya kita pergi pada prinsip inventif dalam pemisahan ruang. Prinsip inventif nombor 7. Penyarangan. So, macam mana penyarangan ni? Okey. So, penyarangan ni sebenarnya konsep dia, kita letakkan atau masukkan satu objek ke dalam objek lain yang berlainan saiz. Dia dipanggil penyarangan lah. Okey, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil nested doll. Okey, contoh ni Okey, kita ada 5 pieces periuk ke atau bekas makanan ni. Okey. Jadi, kalau kita biarkan dia macam ni,
kita nak simpan susah. Okey, jadi apa kita buat? Kita nak simpan susah, kita jadikan dia yang paling kecil, besar sikit sampai paling besar. Jadi kita boleh masukkan satu bekas ni dan kita tutup. Jadi semua kelima-lima bekas ni kita boleh simpan dalam satu ruang sahaja. Jadi dia tak perlu banyak ruang yang kita nak gunakan untuk simpan kelima-lima bekas ini. Okey, ini contoh penyarangan. Baik. Ini pula contoh penyarangan kedua. Okey, dia buat contoh ni. Okey. Bekas ni saiz yang sama, tetapi atas besar, bawah kecil. Kenapa? Sebab yang kecil ni boleh dimasukkan dengan yang besar. Jadi akhirnya kita boleh susun bertingkat-tingkat macam ni. Okey, so ni contoh lah. Ni contoh untuk penyarangan. Satu penyarangan lagi, contoh kerusi dekat sekolah. Okey, kerusi kat sekolah pun guna konsep penyarangan. Di mana, perasan tak? Kalau kita nak kemas kerusi, kita letak ke dia atas-atas. Jadi, kita boleh simpan kerusi kita, kerusi plastik tu, kita simpan untuk kita gunakan. Okey, dalam perhimpunan ke apa ke, ataupun dalam kelas ke apa. Jadi kita tak bersepah-sepah. Kita punya kerusi tu boleh tersusun dengan baik. So itu juga adalah satu konsep penyarangan. Maknanya meletakkan satu objek kepada objek lain, okey, yang mungkin boleh dengan saiz. Dia akan buatlah susunan dia, bentuk dia macam mana. Kita akhirnya dapat buat konsep penyarangan. Okey, itu prinsip inventif nombor 7 daripada 40. Okey, yang seterusnya adalah perantara. Okey, prinsip inventif perantara ni dalam prinsip pemisah ruang, konsep senang je. Menggunakan objek atau proses sebagai perantara ketika melakukan tugas secara kekal atau sementara. Okey, kekal atau sementara. Okey, dia ada dua, kekal boleh, sementara boleh. Jadi macam mana? Okey, baik, tu contoh ini minuman kayangan. Orang panggil kayangan lah. Tapi saya tak tahulah kan, sama budak zaman sekarang ni minuman macam ni dia anggap biasa. Saya tu beli satu bekas ini, 2 orang minum pun harga dia dekat RM50. RM50 tu mungkin seminggu makan lah. Okay, tak apa, kita nak. Okay, baik, bekas ni air panas. Okay, contoh air panas. Jadi, apa yang berlaku pada bekas Starbucks ni, air Starbucks ni, okay. Sekarang masuk pula dia punya minta copyright, tak ada. Baik, air Starbucks ni, dia panas. Jadi, apa berlaku? Orang tak boleh pegang direct bekas ni. Jadi, apa yang dia buat? Dia sediakan satu lapik kat luar ni. Okey, supaya lapik kertas ni bila kita pegang dia tak sepanas kalau kita pegang terus kepada bekas minuman ni. Jadi kertas ni ataupun lapik ni digunakan untuk mengurangkan haba kepada tangan. Dia sepanas juga tapi dia tak sepanas ni kalau kita pegang direct. Jadi ini adalah konsep perantara. Dia tidak menyebabkan tangan kita sakit lah. Okey, ini boleh cabut. Jadi dia tidak kekal. So, dia sementara saja. Okey. Seterusnya gambar ni. Ni sudip. Okey, sudip ni, baik. Kalau perasan, kalau sudip kat rumah kita ada sudip besi kan. Dekat tangkai ni tu ada macam plastik. Plastik. So, yang ini, kalau contohlah kita terletakkan dalam sudip ni panas kan. Dalam kita punya kuali panas, terlupa. Okey, kalau tu keseluruhan badan sudip ni adalah besi. Ataupun besi lah senang kan. Okey. Kita pegang waktu tu, mesti melompat kita pasalnya besi tu dia akan panas. Tapi kalaulah dia ada satu bahan, yang ni kalaulah memang dia berdesign buat satu bahan di mana walaupun besi tu panas bahagian sini, tapi bahagian ni tak panas. Jadi dia perantara. Yang ni adalah perantara yang jenis kekal. Kalau cabut dia memang tak boleh pakai lah. Selalunya dia akan kekalkan lah. Yang ni bahagian ni tidak kekal sebab kita boleh cabutkan dia bila masa. Yang ni kalau cabut memang terus rosak lah kita punya peralatan. Okey, so itu ada prinsip inventif nombor 24 iaitu perantara. Konsep dia menggunakan objek atau proses sebagai perantara ketika melakukan tugas secara kekal atau sementara. Dia ada banyak contoh Tak apa, saya akan buat video lain untuk menerangkan hanya prinsip inventif saja. Kita bagi banyak lagi contoh untuk fahamkan konsep-konsep ini. Tapi hari ini penerangan kita adalah lebih general untuk pemahaman yang penting sajalah. Okey. Seterusnya prinsip inventif nombor 30 daripada 40, dia ada ini nombor 30, membran anjal ataupun filem nipis. Itu menggunakan suatu objek yang tidak anjal kepada keadaan anjal. So satu objek itu dia tidak anjal, maknanya dia tak fleksibel. Anjal ni fleksibel Okey. Kepada keadaan yang lebih anjal. Okey, dia mudah lentur atau struktur yang berkeadaan nipis. Okey, itu ada prinsip nombor 30, membran anjal atau filem nipis. Kat mana kita pakai? Contoh. Di sini tengok contoh ni. Okey.
kereta yang kita selalu beli, mak bapak kita beli, okey, kita nak elakkan panas, apa kita buat? Kita pasangkan tinted, satu filem nipis untuk menapis suhu, okey, menapis bahan ataupun menapis cahaya. Cahaya sebenarnya kita menapiskan cahaya untuk mengelakkan dalam kereta kita terlalu panas. Jadi bila kita pasang ni, dalam kereta kita akan kurang panas. Okey, tapi still panas, cuma kurang lah berbanding kalau kita tak ada langsung tinted, kereta kita lagilah panas. Okey, so itu satu contoh prinsip inventif nombor 30, memberanjak dan filem nipis. Contoh yang lain, ini buah-buahan ni. Okey, so buah-buahan ni selalunya kita akan balut, okey, untuk elakkan serangga, okey, hinggap kat dia sehingga menyebabkan kita punya buah-buahan ni cepat rosak. Okey, jadi apa kita buat? Kita balutlah kita punya buah-buah ni dengan satu plastik nipis ni. Yang ini selalu kita gunakan lah. Kadang-kadang kita nak elakkan lalat ke, kan? Macam makanan yang ni, kita nak elakkan lalat, kita pasang benda ni supaya lalat tak boleh nak hinggap. Okay. Selain daripada kita gunakan tudung saji, kita gunakan benda ni untuk melindungi makanan kita daripada dihinggap oleh serangga. Okey, yang seterusnya. Yang ni, bekas ni. Bekas ni, kalau asalnya bekas ni mungkin penutup dia keras. Okey, penutup dia keras. Jadi apa kita buat? Penutup keras ni lama-lama dia patah. Kan? Kita dah buat kedua tiga kali patah. Jadi apa kita buat? Kita gunakan penutup jenis silikon macam ni. Dia fleksibel, dia boleh tutup kita punya ni dan kita tak perlu risau dia rosak. Kecuali kalau kita gunting lah, kita potong memang rosak lah. Tapi kalau di keadaan biasa macam ni, kita hanya gunakan untuk simpan je ni, kita boleh gunakan. So ini adalah konsep prinsip inventif nombor 30, memberanjak atau filem nipis. Okey, itu adalah prinsip pemisahan ruang. Ada 7. Okey, ada 7. So saya terangkan balik. Okey, kita tengok balik. Okey, yang pertama tadi adalah segmentasi. Okey. Yang kedua adalah pengekstrakan. Macam mana fungsi dia. Yang ketiga adalah kuantiti tempat. Okey, kita ubah dia. Yang keempat adalah tidak simetri, iaitu daripada bentuk simetri kepada bentuk tidak simetri. Contoh banyak kita gunakan dalam fashion. Okey, dalam ni adalah teknologi ataupun kejuruteraan. Okey, penyarangan maknanya satu benda yang objek yang kecil dimasukkan ke dalam objek yang besar, disusun untuk mudah disimpan. Okey, seterusnya perantara, kita ada gunakan salah satu perantara untuk mengelakkan tangan kita panas, memegang cawan yang panas. Okey, ataupun kita punya sudip ni, okey, kawasan yang panas dan yang tak akan panas kita boleh asingkan. Baik, seterusnya memberanjak dan filem nipis. Okey, ini adalah contoh dalam prinsip pemisahan ruang. Jadi kita pergi ke seterusnya prinsip pemisahan masa. Okey, prinsip pemisahan masa yang pertama adalah nombor 10. Okey, prinsip yang nombor 10 iaitu tindakan awal. So, apa tindakan awal ni punya konsep? Okey, dia melakukan tindakan ke atas objek sebelum objek itu digunakan supaya semasa dikehendaki, ianya mudah dicapai dan rintangan dapat dikurangkan. Jadi, masalah itu dapat dikurangkan lah. Dia tindakan awal. Dia bersedia daripada awal. Konsep dia senang. Bersedia daripada awal. Okey, contoh. This one. Power bank. Okey, power bank ni, kenapa saya kata power bank ni ada tindakan awal? Sebab kita charge dulu kita punya power bank untuk kita gunakan dan kita akan gunakan untuk charge handphone kita sekiranya handphone kita telah kehabisan bateri. Yang ini kita lakukan. Okay? So tindakan awal ni kita sediakan power bank ni. Power bank ni kita charge dulu siap-siap kat rumah, masuk dalam bag. Bila kita keluar, bateri nak habis, kita charge guna power bank. Tak perlulah kita pergi check plug nak pasang. So ini adalah contoh satu tindakan awal. Yang kedua, nugget. Oh, sedap ni. Tak tahulah nugget apa ni, McD ke KFC. Okey, nugget. Adakah nugget ni kita proses on the dot? Maksudnya nak masak kita baru buat? Tak kan? Jadi apa berlaku? Nugget ni kita buat dulu siap-siap awal. Kita masukkan ke dalam freezer. Okey, jadikan dia satu frozen food. Bila kita nak makan, baru kita goreng. So itu maksudnya tindakan awal. So nugget ni kita siap-siapkan dulu siap-siap awal. Bila nak makan, nak masak, baru kita keluarkan dan kita goreng. Okey, itu contoh tindakan awal. Satu lagi. Yang ni. Kita nak masak nasi goreng. Oh, jenuh lah kalau jenis masak nasi goreng kilang. Kilang ke ataupun hotel. Kalau jam-jam tu nak motongnya, nak makan, orang pun datang laju je kan. Okey, jadi penat. Jadi apa berlaku? Dia akan proses siap-siap.
Okey, ada carrot, ada kacang peach, jagung, ada kacang panjang. Dia proses siap-siap, dia masuk dalam plastik, dia frozen kan. Jadi bila nak masak, okey, nak masak, terus keluarkan dan goreng. Jadi dia dapatlah makanan segera. Okey, selalunya tindakan awal ni dalam makanan segera banyak digunakan lah. Burger ke apa ke semua disiap-siap proses awal. Bila kita nak makan, baru kita goreng. Okey, baru kita masak. Okey, itu adalah konsep lah. Tapi dalam teknologi, yang inilah power bank ni. Okey, sediakan. Mana kita sediakan awal-awal supaya bila tiba masanya kita boleh gunakan. Okey, tindakan awal ni dia tidak ada kena-mengena dengan masalah yang melibatkan risiko. Contohlah, okay, dalam buku teks tu dia bagi tahu apa kita panggil untuk kereta tu apa ya? Untuk kereta tu lah, maknanya kalau berlanggar dia keluar belon tu. Okey, itu bukan ni tukar tindakan awal. Itu ada konsep lain. Baik, konsep ni yang ni adalah yang tidak melibatkan apa-apa risiko. Dia just macam sediakan awal, nak guna kita pakai. Okey. So itu prinsip yang pertama dalam prinsip pemisahan masa, prinsip matematik nombor 10. Prinsip ni nombor 10 dalam senarai 40 tu dia adalah nombor 10. Jadi bila kita nak gunakan, cikgu saya nak gunakan tindakan awal lah. Okey, prinsip nombor apa? Nombor 10. Okey, cikgu akan tengok. Oh, nombor 10 adalah dia punya prinsip. So kita boleh fahamkan, kita baca balik apakah maksud prinsip nombor 10. Okey, seterusnya adalah prinsip nombor 15 iaitu kedinamikan. So apa maksud kedinamikan ni? Okey, prinsip ni konsep dia memberi keupayaan fleksibel, mudah bergerak, mudah berubah kepada satu objek atau proses untuk mencapai tahap optimal. Banyak sangat ayat dia kan. Okey, apa nak berlaku? Senang macam ni je. Okey, ini adalah keyboard. Okey, keyboard ni okey, tengok. Keyboard ni kalau ikutkan asal keyboard kita keras. Nak bengkok pun tak boleh, kalau bengkok patah teruslah. Okey. Tapi sekarang ni kita ada sebab keyboard yang lama-lama susah nak simpan. Jadi apa berlaku? Diorang ciptakan satu keyboard yang fleksibel. Dia boleh bergerak. Mudah bergerak, dia boleh gulung-gulung semua. Okey, jadilah satu keyboard yang macam dalam gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni. Okey, jadi keyboard ni dia boleh digulung-gulung dan mudah disimpan. Mungkin boleh simpan dalam satu tube ke apa ke, jadi mudah nak keluarkan. Okey, jadi itu satu contoh kedinamikan. Dari satu objek yang memang statik keras, dia tukar pada bentuk yang lebih fleksibel. Okey, yang kedua, kerusi. Tengok apa masalah kerusi ni. Baik, kerusi ni kalau ikutkan kerusi asal, memang kerusi tak akan boleh bergerak. Jadi apa berlaku? Kerusi ni dia tambahkan roda di bawahnya. Jadi bila ditambahkan roda di bawahnya, kerusi ni kita boleh tolak dan bergerak dengan mudah. Okey, maknanya kedinamikan ni satu benda yang tak boleh bergerak, okey, ataupun statik dijadikan bergerak. Itu contoh. Baik, seterusnya yang ni. Okey, meja ni. Meja ni kenapa meja? Meja, konsep meja dia memang rata, ada kaki dia macam tu. Tapi sebabkan meja ni kalau nak simpan susah, mengambil ruang yang banyak, jadi dia ciptakan meja yang bahagian bawah ni boleh digerakkan. So kedinamikan di masa-masa ni digunakan pada konsep kedinamikan, dia boleh gerak dan dia boleh disimpan dengan baik. So kakinya pun diletakkan roda supaya ia mudah ditolak masuk ke dalam ruang mana kita simpan lah. Jadi ini contoh-contoh penggunaan kedinamikan dalam produk yang kita ada. Okey, jadi seterusnya 16 iaitu prinsip 16, tindakan berlebihan atau sebahagian. Apa maksud dia? Okey, jadi maksud dia atau prinsip dia mengurangkan atau melebihkan kadar penggunaan sebagai strategi untuk memudahkan tugas dan mengurangkan pembaziran. Macam mana tu contoh tu? Donat. Okey, kita tengok balik donat ni. Donat Baik, donat kat sini bawah ni semua adalah gula. Jadi kalau kita tabur sikit-sikit kat donat ni gula, dia tak lekat tau. Jadi apa kita berlaku? Kita ambil satu dulang ke, kita letak kita punya gula banyak-banyak. Okey, maknanya kita letakkan tindakan berlebihan. Banyak. Apa berlaku? Kita gaul-gaulkan donat tu dengan gula, akhirnya sebahagian daripada gula tu akan lekat pada donat kita. Sebahagian lain boleh digunakan untuk lain pula. Jadi dia memudahkan tugas kita. Okey, dan dia tak membazir. So kalau kita tabur pakai tangan ni, kemungkinan besar kita punya gula tu mungkin jatuh kat lantai. Jadi dia membazir. Jadi tindakan ni berlebihan, tapi dia berfungsi untuk lekatkan gula pada donat dan akhirnya boleh dimakan dengan gula dan donat lah. Ini contoh. Yang kedua, yang ni kita nak buat stencil untuk baju. Cetakan baju lah guna kaedah lama ni. Apa berlaku? Dia ada satu frame
Okey, dia ada dah bentuk lah semua. So apa kita buat? Kita tabur je, kita letak je cat di sini. So kita okey, cat dia mungkin banyak lah. Kita tu letak lebih banyak-banyak. So kita apa? Kita lenyekkan dia. Jadi kawasan yang memang cat tu boleh keluar, dia akan keluar. Okey, jadi yang tak boleh keluar dia akan berada kat situ lah. Jadi untuk yang pertama pakai untuk t-shirt pertama. So ada baki lagi, kita boleh guna untuk t-shirt kedua seterusnya sehinggalah jumlah cat kita habis. Jadi dia mudahkan tugas, dia kurang pembaziran. So kalau kita nak gunakan manual, kita gunakan berus silap-silap, kita punya design tu sama daripada antara satu sama lain. Jadi cara ini kita gunakan untuk prinsip inventif, tindakan berlebihan ataupun sebahagian. Okey, jadi ada contoh seterusnya. Yang ni, pernah tengok crane ni? Apa nama saya dah lupa dah crane ni. Baik, crane ni, okay, tengok dia gunakan bola ni. Bola ni untuk dia libas bangunan supaya bangunan tu boleh hancur. Bila hancur dan mudah dia, sebab selalunya kita nak gunakan untuk runtuhkan bangunan lah. Jadi bola ni akan gerak laju-laju, pop dia langgar. Maknanya dia sekuat-kuatnya boleh, ikut berat kita punya bola besi ni, dia akan menghentam dinding dan akan pecahkan bangunan. Okey, ini contoh tindakan yang berlebihan sehingga boleh pecahkan. Okey, konsep dia untuk memudahkan tugas dan mengurangkan pembaziran. Cuba kalau kita gunakan tangan saja, jenuh. Okey, bangunan 20 tingkat kita pakai tangan saja, memang tak bila-bila akan siap kita punya kerja. Jadi kita gunakan kaedah ini. Okey, ini contoh prinsip nombor 16, tindakan berlebihan atau sebahagian dalam prinsip pemisahan masa. Okey, seterusnya prinsip nombor 19, tindakan berkala. So apa sebenarnya tindakan berkala ni? Okey, dia mengubah tindakan berterusan kepada tindakan berkala atau berhenti sebentar, atau melakukan tindakan lain semasa dia berhenti. So ini konsep, maksudnya selalunya dia terus je, tapi tindakan berkala ni dia akan berhenti sekejap, dia buat aktiviti lain dan kemudian kalau perlu sambung, dia sambung balik. Kalau tidak, dia akan buat tindakan tu sehingga mencapai keadaan yang dia nak. Okey, contoh yang ni. Ni sistem traffic light kita. Okey, sistem traffic light kita ni, dia ada contoh 4 simpang. Jadi bila ada orang nak lalu, okey, bila ada orang nak lalu, okey, bila ada orang nak lalu sini, dia tekan butang ni, jadi lampu akan menjadi merah. Semua bahagian ni merah, orang boleh melintas. Sebab apa? Ada satu button telah ditekan kat sini. Okey, jadi apa berlaku bila ada satu button ditekan kat sini? Okey, button kat sini tekan. So kita punya traffic light akan bertukar merah, jadi orang boleh ni. Jadi dia berkala, kalau dia berfungsi untuk lampu isyarat, tapi bila ada satu orang tekan, dia akan tukar rutin dia kepada rutin untuk merah dan akhirnya orang boleh pakai. Satu contoh tindakan berkala. Contoh kedua tindakan berkala, lampu jalan. Baik, lampu jalan adakah dia 24 jam menyala? Tak kan? So lampu jalan ni dia ada penderia di mana bila dia kesan dia cahaya matahari, dia akan padam lampu ni. Dia akan padamkan lampu jalan raya kepada ni lah. So maknanya bila malam saja baru dia akan menyala, kalau siang dia akan padam. Sebab apa? Jika ada manual, ada orang pula nak buat ni, ada masa orang tu demam, dia tak boleh nak onkan atau offkan switch ni, teruslah lampu ni membazir. Jadi tindakan berkala ni digunakan dalam lampu jalan. Sebab apa? Dia gunakan peneria cahaya untuk padam dan nyalakan lampu. Okey, dan seterusnya. Yang ni contoh lah, ni contoh saja je kan. Baik, kita buat sistem traffic light menggunakan Arduino. So kita programkan dia. Apa benda yang kita nak buat, kita programkan dia. So bila ada orang button yang tekan, mungkin ni jadi hijau, yang ni jadi merah. Contoh lah. Okay. Jadi ini adalah contoh yang kita boleh buat dalam lab. Dalam amal, dalam bengkel, kita boleh gunakan ni untuk menghasilkan satu sistem traffic light yang simple. So ini dipanggil sebagai tindakan berkala. Okey, seterusnya prinsip inventif seterusnya iaitu tindakan berterusan. Tindakan prinsip nombor 20, tindakan berterusan. Okey, apa maksudkan tindakan berterusan? Melaksanakan operasi berterusan bagi memperoleh faedah yang maksimum. Jadi dia proses dia terus dia, tapi dia nak dapatkan proses atau faedah yang maksimum. Contoh printer. Ni printer ni. Baik, printer ni kalau kita tengok, kalau pernah tengoklah pergerakan dia, dia akan pergi ke kiri dan ke kanan. Sepanjang perjalanan dia pergi ke kiri atau ke kanan, dia akan meletakkan ink pada kertas. Dia punya cara ni lah ink dalam dakwat. Dakwat dalam pada kertas.
Ikutlah dakwat apa dia letakkan tu. Okey, dia akan pergi. Pergi dia hantar letak dakwat, balik pun dia letak dakwat. Jadi bila pergi dan balik hantar dakwat sepanjang masa, jadi benda tu berterusan tau. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan akhirnya dia akan mengeluarkan satu image yang diperlukan oleh orang yang menggunakannya lah. Okey, ini contoh. Maknanya pergerakan dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Setiap panjang perjalanan itu dia ada proses dan dia tidak berhenti. Sehingga habis print dia akan berhenti lah. Okay, tapi sepanjang proses printing dia akan sentiasa bergerak, dan bergerak tu dia bukan pergi hantar ink balik tak hantar ink tak. Dia pergi dan balik akan letakkan ink pada kertas. So ini adalah tindakan berterusan. Contoh kedua. Ini bas. Ni bas bukan kat Malaysia Saya ambil bas kat negara-negara. Baik, bas. Kita apa kena guna tindakan berterusan dengan bas? Kita kena fikirkan. Baik, bas, servis dia. Contohlah daripada Ipoh nak pergi ke Kuala Lumpur. Okey, jadi macam mana? Adakah bas ni daripada Ipoh bawa orang pergi ke KL, lepas tu dia balik? Tak kan? So konsep bas ni juga dia gunakan operasi berterusan untuk membedah faedah yang maksimum lah. Daripada Ipoh ke Kuala Lumpur ada orang naik, orang ni lah beli tiket. Daripada KL balik ke Ipoh, okey, Kuala Lumpur balik ke Ipoh, orang lain pula naik. Tapi maknanya dia pergi hantar orang, balik pun dia hantar orang. Jadi dia tidak rugilah, maknanya pergi dan balik ada faedah dia. Itulah contoh tindakan berterusan. Okey, seterusnya yang ni. Ini mesin pelelas ataupun mesin kertas pasir lah kita panggil. Okey, mesin ni dia bergerak. Sentiasa bergerak, pusing. Ini sama bawah ni pusing je. Jadi apa berlaku? Dia sentiasa bergerak. Okey, kita letakkan kayu kat atas ni. Okay. Untuk kita ratakan ataupun licinkan kayu tu, kita letak aja. So, dia berpusing, tapi dalam masa sama, dia sentiasa berpusing dan kayu kita pun sentiasa dilas lah kita panggil, dikikis lah macam tu. Sampailah kita punya kayu menjadi licin. Okey, tindakan dia berterusan, dia tidak berhenti pun, tapi sentiasa mendapat faedah. Itu konsep tindakan berterusan. Nombor 20. Prinsip inventif nombor 20. Tindakan berterusan. Okey. Seterusnya. Prinsip nombor 34. Pembuangan dan pemulihan. Apakah maksud dia? Dia dah buang, dia pulih pula. Okey. Contoh. Dia membuang objek atau sebahagian objek dengan membubarkan, meruap atau mengubahnya secara langsung apabila fungsi tidak diperlukan. Okey. Contoh. Ini dia contoh dia. Contoh di mana tayar ini dia dah tak boleh berfungsi sebagai tayar. Kalau pasang juga kat kereta, confirm arwah. Okey, jadi apa berlaku? Okey, kita tukarkan proses dia, okey, ataupun fungsi dia daripada tayar kepada satu pasu bunga. Okey, betul kita warnakan lah. Jadi daripada asalnya tayar, tapi kita ubahkan dia. So kita ubah, kita buang dia sebab tak layak ni tak layak dah digunakan sebagai tayar. Okey, kepada kereta ataupun kenderaan. Jadi apa berlaku? Kita pulihkan dia, kita jadikan dia sebagai perhiasan pasu dekat rumah kita. Okey, so mana fungsi asal dia tak perlu dah tak boleh pakai dah. Jadi kita buat yang baru. Okey, contoh yang kedua. Yang ni. Kapsul ubat. Okey, dalam ni ada ubat. Okey, apa berlaku kapsul ni? Kapsul ni kalau dia masuk dalam perut kita, rasanya kalau kena air pun dia akan mula mencair. Kapsul ni akan mula mencair. Jadi bila cair, okey, dia buang, maksudnya kita buanglah benda ni. Okey, kapsul ni buang dalam perut tu akan cair, dia terbuang. Okey, tapi yang akan keluar apa? Ubat. Ubat dalam ni dia akan keluar dalam kita punya badan. Akhirnya dia memulihkan badan kita. Mana kita demam ke apa semua, kita makan ubat ni dia akan ni. Jadi dia buang dia punya kapsul, tapi dalam masa sama dia keluarkan satu bahan yang memulihkan badan kita. Ini contoh buang dan pemulihan lah. Okey, contoh seterusnya yang ni. Okey, botol plastik ni biodegradable. Dipanggil biodegradable. Maksudnya botol plastik ni mula-mula digunakan untuk air ke apa ke. Okey, sampai satu masa botol ni dah tak boleh pakai. Jadi apa berlaku? Kita buang, lama-lama botol ini mula mereput. Dia reput, akhirnya dia hancur ke dalam tanah dan dia tidak meracunkan tanah. So ini adalah contoh pembuangan dan pemulihan. Botol yang digunakan ni boleh jadi reput dan akhirnya dia jadi tanah. Okey, ini contoh pembuangan dan
pemulihan. Okey. Dan konsep seterusnya yang terakhir dalam pemisahan masa iaitu prinsip inventif nombor 37, pengembangan termal. So menggunakan pengembangan atau pengecutan haba bahan yang sama atau berbeza untuk mencapai tujuan. Kat mana kita banyak guna benda ni? Okey, ni contoh termometer mercury. Okey, kalau ada keadaan asal suhu bilik, dia punya mercury ni kat bawah. Okey, tapi bila kita letak kat badan kita, dia akan naik, dia kembang mercury ni dia kembang ikut suhu yang haba yang dibekalkan kepada dia, dia kembang sehingga mencapai kestabilan, keseimbangan haba. Okey, jadi akhirnya dia akan memberi takat di mana kita punya suhu badan. Kalau lebih penting tujuan ni kita demam teruk lah. Okey, apa berlaku? Ini adalah contoh pengembangan termal. Maknanya mercury ni kena badan kita, suhu badan kita, dia akan mengembang, akhirnya dia akan menunjukkan pada suhu mana yang kita badan kita lah. Okay, ini yang kedua. Yang ni. Yang bulat ni adalah termostat. Okay, termostat yang menggunakan dui coupler, iaitu logam dua jenis. Okay, kat mana logam jenis? Macam ni lah. Okay, dipanggil bimetallic strip. Okay, dia ada dua jenis metal. Okay, besi ataupun metal. Metal ni logam. Okay, so bila keadaan biasa, tak panas, okay, dia akan menyambungkan kita punya elektrik. Okay, tapi bila semakin panas, selalunya kita guna kat serika lah. Ini konsep kat serika. Bila panas, okay, yang hijau ni dia mengembang cepat. Bila mengembang cepat, apa berlaku? Dia akan menolak benda ni ke atas. Jadi bila dia menolak, apa berlaku? Dia akan memutuskan litar. Jadi bila heat tu dah kurang, kan, dah kurang apa semua, dia akan mula mengecut balik. Bila mengecut, dia akan sambung balik litar ni ke atas, macam ke atas lah. Okey, bila sambung atas balik, adalah arus elektrik, jadi dia akan panaskan kita punya serika ni. Bila cukup panas, dia akan melentik balik dan akhirnya dia padam ni. So, tunggulah serika tu jadi sejuk balik dan dia akan ni. So, ini yang berlaku dalam serika kita. Ada bunyi tik 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 tik. Itulah bendanya. Okey. So, ini konsep pengembangan termal. So, ada 7 prinsip inventif dalam prinsip pemisahan masa. Okey, kita balik-balik tengok kat mana, berapa. Okey, yang pertama adalah tindakan awal. Okey, tindakan awal di mana kita sedia awal-awal. Okey, jap, betul ke? Betul lah. Okey, tindakan awal. Okey, seterusnya tindakan awal ni kita sediakan awal-awal, bukan risiko dia tak ada melibatkan risiko pun. Okey, dia hanya sediakan awal-awal saja. Okey, untuk kita gunakan pada masa akan datang lah. Okey, yang kedua dinamikan. Dinamikan ni maknanya dia fleksibel. Dia boleh daripada benda yang tidak bergerak kepada benda yang lebih bergerak. Okey, so ini contoh-contoh tadi. Okey, seterusnya tindakan berlebihan. Kita gunakan pada kita punya donat, pada kita punya baju ni, kita hantar bangunan lah. Okey, seterusnya tindakan berkala. Okey, dia tindakan berterusan tu dia berhenti sekejap untuk lakukan tindakan lain. Kemudian kalau dia jumpa keadaan yang awal, dia balik-balik lakukan tindakan yang sebelum ni. Okey, ini dalam tindakan berkala, dalam traffic light kita gunakan, dalam lampu, dalam pengawal kita pakai. Okey, kemudian tindakan berterusan. Okey, konsep yang kita gunakan dalam printer, pada printer tambas, pada mesin pelelas. Okey, konsep dia pembuangan dan pemilihan ni kita gunakan dalam, okey, contoh kita buat recycle lah. Sebenarnya kita dipanggil recycle. Okey, dalam kita punya pil kapsul dan kita punya biodegradable, inilah bekas biodegradable yang boleh reput apabila dalam masa yang lama. Okey, dan seterusnya adalah last sekali adalah pengembangan termal yang ketujuh, di mana kita gunakan pengembangan dan pengecutan haba bahan untuk mencapai tujuan kita. Okey, itulah adalah 14 prinsip inventif yang kita nak gunakan. Jadi kita nak buat kesimpulan analisis percanggahan fizikal. Okey, ini untuk capai kita punya kita punya tahap penguasaan hari ni lah. Sekejap. Okey.
Okey. Yang ni Baik. Untuk menjawab kita punya soalan penentuan masa ruang ini, okey, tu tadi cikgu dah bagi soalan pemisahan ruang dah ni. Okey. Kita tengok dalam kita punya slide. Okey. Baik, slide kita kat mana? So kita tulis dulu situasi pencanggahan, batang baru 10 panjang kita gunakan, perlu pendek kita simpan. Okey, kita buat jadual ni. Kita buat jadual ni. So kita letakkan dia punya jawapan berdasarkan situasi pencanggahan yang telah kita pilih tadi. Sorry, kita dah situasi pencanggahan kita dah bincangkan sebelum ni lah. Okey, jawapan untuk pemisahan masa dan pemisahan ruang mesti sama. Okey, jadi kita tengok kesesuaian soalan dengan jawapan. Okey, sesuai tak di mana berus gigi panjang? Okey, semasa digunakan. Di mana berus gigi pendek? Semasa ia disimpan. Adakah sesuai jawapan ni untuk pemisahan ruang? Jadi kalau tak sesuai, apa berlaku? Berdasarkan soalan pemisahan yang telah dibincangkan, situasi pencanggahan ni lebih merujuk kepada prinsip pemisahan masa. Jadi kita tak akan ambil pemisahan ruang. Okey, jadi apa berlaku? Kita tulis dulu jadual ini dalam kita punya ni, borang ni Okey, saya besarkan sikit bagi nampak. Okey, kita tulis pemisahan ruang ni. Kita buat kotak. Okey, tulis. Baik. So, senaraikan prinsip inventif mungkin digunakan ni. So, apa yang ada? So, ada 7 kan prinsip inventif pemisahan masa. So, kita tulis je 7-7 tu kat sini. So, kemudian nombor 3, prinsip inventif dipilih bersesuaian. Okey, yang ini kita KIV. Okey, KIV sebab dia akan masuk ke video seterusnya. Okey, jadi video seterusnya barulah kita pilih prinsip inventif mana yang sesuai dengan situasi pencanggahan ke atas ni. So, untuk tahap penguasaan 4, okey, kita akan buat jadual. Okey, jadual ni. Okey, jadual ni. Jadi, kita tengok yang mana yang kita nak pilih. So, dah buat jadual ni. Okey, so ni kita tengok ni. Okey, kita dapat jadual dalam ruang ni. Okey, kita dapat jadual dalam ruang ni. Baru kita pilih kat mana yang kita nak pakai. Jadi kita buat macam ni. Jadi apa kita buat kat sini? Okey, jadi kita tak adalah pangkal besar. Okey, kita buatlah kat bawah tu berdasarkan soalan pemisahan masa ini. Situasi pencanggahan merujuk pada prinsip pemisahan masa. Kita buat ayat ni balik dekat bawah kita punya jadual ni. Okey, yang pangkal ni saja bangkahkan lah. Okey, kemudian dah siap yang ini. Okey, kita senaraikanlah tadi prinsip inventif yang sesuai dalam pemisahan masa. Kita ada 7 kan, kita masuk je 7-7 tu dalam kita punya prinsip inventif ni. Senaraikan prinsip inventif ni. Okey, kita pilih 7. Tak perlu uraikan apa-apa dah. Kita hanya tulis prinsip saja. Sebab apa? Kita belum pilih lagi. So, kita hanya senaraikan saja sebab kita nak buat proses seterusnya. Iaitu pada nombor 3 ni. Nombor 3 ni kita akan bagi pada video seterusnya. Jadi, untuk video kali ini, kita akan tamat sampai sini saja. Jadi, terima kasih. Tamatlah sesi keempat. Jadi, siapa yang baru tengok video ni atau baru tengok channel ni, boleh subscribe. Okey, sebab apa? Cikgu akan upload lagi video-video pengajaran, terutamanya PDPR. Buat masa ni kita guna untuk PDPR. So, video ni cikgu akan update sentiasa lah. Maksudnya insyaAllah cikgu akan update sentiasa. Mungkin tahun depan video lain pula, tapi benda yang sama kita akan update dan kita akan buat yang baru. Okey, jadi untuk kali ini kita gunakan apa yang cikgu bagi ni untuk digunakan dalam PDPR. So, modul yang cikgu bagi pada kamu, gunakan video ini sebagai satu rujukan untuk menjawab. Okey, sebab apa? Yang penting kamu faham proses dia. Okey, kalau tak faham proses, susah kita nak bincangkan yang seterusnya. Jadi, kita tengok balik video daripada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Kamu sepatutnya dah nampak macam mana proses untuk kita buat pengubahsuaian satu produk. Okey, untuk video-video yang cikgu buat kali ni, cikgu fokuskan kepada berus gigi. Okey, mungkin video akan datang, cikgu tak nak buat berus gigi, cikgu nak buat benda lain. Kita bincangkan. Jadi, yang penting sebenarnya proses dia sama. Walaupun kita punya, apa kita panggil? Kita punya produk berbeza. Okey. Tapi, still kita boleh ubah suai ikut proses yang sama. Jadi, kita akan pergi ke video seterusnya selepas ini. Jadi, kita akan
tamatkan kelas pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.